InsyaAllah kita sambung pada muka surat 108, ya. Yakni masih lagi dalam lanjutan penjelasan kupasan sajian kalam hikmah yang ke-20. Jangan berhenti kerana kemuliaan yang bukan hakiki. Baik. Untuk jangan sampai terlibat sehingga perjalanan kita kepada Allah macet. Macet ni maknanya terkendala. Ya, kalau kereta rosak kita tekan jalan betul lah, nah, jalan elok kereta rosak, itu dia panggil macet. Bahkan tidak sampai sama sekali. Maka Imam Abul Hasan At-Tasturi, di mana disebutnya untuk kaki, nama beliau Ali, panggilan beliau adalah Abul Hasan putra Abdullah yang dibangsakan kepada kampung Tastur, satu kota di Iran. Beliau juga pernah tinggal di Andalusia dan di Morocco. Kerana itu ditambah dengan Al-Andalusi Al-Maghribi. Aliran beliau dalam tasawuf adalah menurut tarekah Nuruddin Abul Hasan Asy-Syadzili, tarekah Syadziliyah. Beliau di samping seorang alim besar juga pernah menjadi menteri pada zamannya, kerana orang tua beliau seorang raja dalam negerinya. Beliau pindah ke Mesir dan tinggal di daerah Libya dan wafat pada tahun 688 Hijri. Menurut pengarang Asy-Syadziliyatil Kubra, bahawa makam beliau diziarahi oleh umat kerana kebesaran beliau dengan amal dan berkah. Itu yang disebut di sini. Jadi berkata Abul Hasan At-Tasturi telah merumus dalam syair-syairnya sebagai berikut. Ya. Fala taltafit fis sayri ghairan fakullama siwallahi ghairun fattakhiz zikrahu hisdan wa kullu maqamin la taqum fihi innahu hijamun wajud as-sayra wastajlibil auna wa mahma tara kullal maratibi tujtala alayka fahul anha fa'an mithliha hulna wa qul laysa li fi ghairi dhatika matlabun fala suratun tujla wala tarfatun tujna وسير نحو أعلام اليمين فإنها سبيل بها يمن فلا تترك اليمنى. Syair disusun dalam bahasa balaghah yang cukup tinggi. Maka janganlah anda berpaling dalam perjalanan kepada yang lain selain daripada Allah. Apa jadi pun kita terus di sini dalam istilah tasawuf disebut dengan sifat tamakun dia lagi. Tamakun ni dia masuk dalamnya ada ketabahan dalam tu, ada kesabaran dalam tu, ada ketegasan dalam tu, ada vision, wawasan dalam tu. Ya, kemudian diterusi dengan istiqamah. Itu kita panggil tamakun. Ya, dia akan terus apa jadi sekalipun dia akan terus sampai kepada matlamat dia itu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ini kita panggil tamakun. Sikap itu kena ada pada setiap orang Islam, orang mukmin, kena ada sifat itu, baru kita akan menempuh kejayaan. Kalau segerak jalan ataupun kita hanya terima sebahagian nikmat separuh jalan, dah kita mula tak mau menyambung ke perjalanan, itu tidak ada dalam kamus keimanan orang-orang yang mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah. Maka itu jangan anda berpaling dalam perjalanan kepada lain selain Allah, kerana tiap-tiap selain Allah berarti lain. Kerana itu maka ambillah mengingat Allah, zikrullah sebagai benteng pemeliharaan yang boleh bawa kita kepada istiqamah. Sifat tamakun tadi adalah zikrullah, tuan-tuan. Dengan zikrullah kita akan dapat mencapai dan meneruskan perjalanan. Sebab itu Al-Quran menyebut wala zikrullahi akbar. Dengan begitu Allah itulah yang paling terbesar. Tidak ada jalan, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan melainkan dengan
Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita mesti perbanyakkan zikrullah. Dan setiap tingkatan aneka kemuliaan, janganlah anda berdiri padanya, ya, sesungguhnya semua makam itu adalah hijab penghambat. Maka sungguh-sungguhlah dalam perjalanan dan mohon bantuan kepada Allah. Macam tadilah, kalau kita bertemu apa-apa kenikmatan separuh jalan, jangan kita berhenti, jangan kita terima dengan sudah berpuas hati. Jangan kata tak payah lagi lah, cukuplah banyak ni, ya. Kita kena terus lagi. Sama ada semua urusan, semua bidang, semua aspek kehidupan manusiawi kita mesti teruskan. Itu di antara disebutkan tadi. Ini jangan kita dimamakkan oleh keindahan kemanisan dunia yang sementara ini, ataupun nikmat-nikmat yang tidak abadi. Yang mana di dunia ini memang tidak ada nikmat yang abadi. Ya, dunia walaupun ada serba nikmat, nikmat yang tidak abadi, nikmat yang tidak pernah menjanjikan kebahagiaan kepada kita, nikmat yang belum tentu boleh memberikan kita balasan dengan jaran surga di sisi Allah. Ini kita kena faham. Maka itu yang penting, nikmat itu ialah bersyukur. Syukur inilah yang artinya kita akan terus menyambung perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dan manakala anda lihat tiap-tiap darjat terang dan jelas di anugerah Allah kepadamu, maka lepaskan dirimu daripadanya. Nampak ya? Jangan terpengaruh dengan darjat-darjat itu, juga dari darjat-darjat yang seumpama dengannya. Cukup terang syair ni, cukup cantik ya. Dan seterusnya yang akhir sekali ya, iaitu dikatakan di sini, jangan dan katakanlah pada dirimu, wa qul laisa li fi ghairi dzatika matlab. Katakan pada dirimu sendiri, tidak ada yang aku tuju selain hanya kepada Engkau ya Allah. Engkaulah matlab, ya, wa anta matlubi. Ya Allah, ya Allah Tuhanku, Engkaulah matlamat penujuan, penghabisan dan perjalananku ya Allah. Tidak ada lain daripada itu. Fala suratun tujla wala tarfatun tujna. Ya, ya. Dan kerana itu tidak ada gambaran apapun yang dianggap terang. Wasir nahwa a'lamil yamin fa innaha sabilun biha yumnun fala tadrukil yumna. Maka justru itu, kerana itu tidak ada gambaran apapun gambaran yang apapun dianggap terang, dan tidak ada tepi apapun yang harus dipakai, dan perjalanan pada pihak yang ada tanda-tanda sebelah kanan. Kerana pihak yang punya tanda-tanda tersebut merupakan jalan yang ada padanya keberkatan. Maka janganlah engkau tinggalkan keberkatan itu. Maka itu artinya yang dikatakan jalan sebelah kanan tadi ini adalah mengikut ashabul yamin, yakni golongan-golongan kanan di sini adalah yang kita ungkapkan dalam surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dipatulah alaihim tu. An'amta 'alaihim. Inilah golongan kanan. Siapa ada? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Empat golongan tu lah. Ya. Minan nabiyyin wasiddiqin, nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini golongan kanan. Kita mesti bersama-sama dengan mereka. Sebab mereka lah yang akan membuka jalan, membimbing jalan, menunjuk jalan, dan bersama-sama berjalan dengan kita. Ya, siratal an'amta 'alaihim. Bersama-sama dengan mereka yang telah Engkau nikmati atas mereka itu ya Allah. Boleh terang dalam syair yang disebut oleh Imam Abul Hasan Ad-Dasturi. Ya, baik. Maka itu dalam ini disebut zikir, oleh kerana Abul Hasan Ad-Dasturi disebut sebagai dia menganut tarekah aliran Syadiliyah. Ya, tarekah dia adalah Syadiliyah. Abul Hasan Syadiliyah, maka itu dia punya zikir yang masyhur dalam tarekah Syadiliyah ini adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak
kali kita sebutlah. Itu tuan-tuan kena perbanyakkan zikir tu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, buatlah sebanyak-banyak yang mungkin. Ya, dulunya saya bagi tahu mengikut dalam kitab apa nama Sirajul Jalil. Sirajul Jalil, kitab ini ditulis oleh Abdul Hasan Asyadili sendiri. Di pagi minimanya kita berzikir dengan sebanyak 450 kali lah, ya. Iaitu melihat kepada bilangan ayat-ayat, bilangan huruf dia, maaf, bilangan huruf dia ada 450, maka kita bawa lah dengan 450 kali paling minima. Nah, kita bebas tambah, lagi banyak kita tambah akan lebih jauh lah kita akan sampai, akan lebih dekat lah kita dengan Allah, dan akan lebih jelas, ya, ma'rifah kita, dan akan lebih murni, ya, amalan-amalan dan nurani kita sendiri, insya-Allah. Itu paling penting. Kesimpulan, apabila kita berjalan menuju cita-cita itu untuk mencapai ma'rifat mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperhatikan sebagai berikut. Betul. Pertama, betul-betul berjalan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tekun, ikhlas dan yakin. Ini dia panggil apa? Sa'i, sa'yu. Itu yang kita ada ibadat haji itu, ada sa'i. Sa'i itu berjalan sungguh-sungguh, ya. Bukan makan melenggang jalan, ya, lenggang-lenggok berjalan sampai tak sampai agak dia lah, saya kira berjalan lah. Ini bukan sa'i. Sebab tu dia kata ibadat antara amalan ibadat sa'i dan haji ini dia. Ya. Berjalan jangan berhenti, berjalan dengan sungguh-sungguh, berjalan dengan ada wawasan, berjalan menuju destinasi. Sebab tu Allah guna juga kalimah ni dalam sembahyang Jumaat. Berarti ya. Ya. Jadi disebut di sini idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila. Nampak? Fas'au ila, maka hendaklah kamu bersa'i kepadanya. Tengok. Tak nampak? Ya. Ya. Apabila seru kamu kepada sembahyang Jumaat, hendaklah kamu bersa'i kepadanya. Berjalan dengan sungguh-sungguh. Nampak? Ni berjalan dengan malas, berjalan dengan tidak ada apa? Tidak ada wawasan, seolah-olah berjalan digagahi, sekadar melepaskan batu di tangga. Ini tak boleh. Islam tak boleh macam tu. Ya. Maka tu Nabi berjalan, antara sifat Nabi. Kalau berjalan Nabi tak pernah jalan, ya, lenggang-lenggok, ya, melelong sana melelong macam tu. Nabi berjalan tegas, langkah dia kemai. Tidak ada satu saat pun melainkan Rasulullah bergerak. Berjalan kaki Rasulullah tu dengan kemas, dia tok langkah, ya, dengan tangannya dia berjalan macam tangan kita tu sa'i tu, ya. Para sahabat ikut lah. Nampak tak? Kita buat begitu orang nampak pelik tak? Ya. Saya berjalan lepas sembahyang subuh sekeluar jalan tu. Subuh pagi-pagi nampak dia. Dia berjalan semua. Di mana Nabi berjumpa dengan ni? Orang kita tak faham. Bukan cepat-cepat Nabi, kita berjalan dengan pantas, kita kena bergerak dengan pantas. Itu mengikut dalam kaedah kesihatan. Kita kalau paksa diri kita berjalan dengan betul, jalan dengan tegas, kita akan dapat kesihatan. Mari kita nak berdiri. Kita nak berdiri pun kita kena berdiri ikut tulang belakang. Ni letak tangan sana, berat sebelah kaki sini, berat sebelah kaki kanan, kiri. Ini bukan berdiri yang betul, tak akan bawa kesihatan kepada kita. Nampak ya? Sebab itu kita dibawa dalam falsafah salat bila kita berdiri sembahyang. Faham? Ya? Tegas berdiri. Dia nak macam tu. Jadi maka tu Rasulullah kalau berjalan, memang Rasulullah berjalan secara sa'i, berjalan sa'i. Rasulullah tak akan berjalan, kita jalan malas, gagah langkah, gagah, ya. Dan memang kalau sakit tu dia ceritalah, kita tak kata apa nak, ni orang duk sihat-sihat ni. Ini yang kata tadi, ini kata musannif, ya. Betul-betul berjalan dengan sungguh-sungguh, tekun, ikhlas, yakin, ya. Bekalilah diri dengan ilmu syariat, tauhid dan tasawuf. Dia kena ada tiga-tiga. Yang sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak mungkin kuasai ilmu fiqh.
paling banyak ilmu fiqh kita kena banyak, ya. Faqih sungguh. Yang kata faqih seseorang itu adalah keluasan ilmu dalam ilmu hukum, ilmu fiqh paling penting, sebab kita nak menghadapi dua perkara, halal haram, sah batal, syubhat. Penting. Kita ada ilmu fiqh, kita dapat mengharungi perjalanan kita dengan kita dapat membezakan antara hak dan batil, antara sah dan batil, antara haram dan halal, dan mengenal syubhat. Syubhat ni benda yang kita tak dapat mengesahkan tentang dia punya kesahihan. Apa-apa yang kita tak dapat mengesahkan kesahihannya kita, itu dia panggil syubhat. Perkara yang tidak jelas hukum halal dan haramnya, itu pun syubhat. Ni halal ke tak? Boleh makan ke benda ni? Itu syubhat. Maka kita kena lakukan hukum wara'. Jangan pakai hukum syarak saja lah. Pakai hukum wara'. Dua-dua kena pakai. Hukum syarak, hukum wara'. Ya, banyak kali dah kita sebut perkara tu penting, tuan-tuan. Ya, kita nak jalan-jalan Allah ni, kita kena ada dua perkara tu. Pertama kena hukum syarak dulu. Tak itu, bolehkah makan minuman di kedai-kedai orang yang bukan Islam? Nampak tak? Ya. Ada makanan-makanan halal dalam tu? Tak. Boleh ke tak boleh? Ya. Hukum syarak kata tak nampak benda-benda haram, tidak ada unsur-unsur haram, dia pula sebut tidak ada benda-benda yang haram dalam tu. Maka pada hukum syarak kata harus. Tapi memandangkan kata yang menjaga tu bukan orang Islam, jadi makruh. Sebab kita ada hukum wara'. Dia orang yang bukan Islam ni dah pasti dia tidak akan menghiraukan soal kebersihan. Dia tidak akan menghiraukan soal sah batal. Dia tidak akan menghiraukan soal-soal haram dan halal. Ya, dia faham kata satu ya, jangan ada benda najis kita boleh jual kepada orang Islam. Itu sebagai contoh hal kata nah. Jadi itu hukum, kita kena pakai hukum wara'. Tolak. Jangan ya, jangan guna, jangan makan, jangan ada dalam kumpulan itu. Ini kita nak ambil faham. Contohlah ya. Maka itu kita perlu kepada mengetahui ilmu syariat, ilmu tauhid dan juga tasawuf paling penting ya. Yang sebanyak-banyaknya dan amalkan ajaran daripada ilmu-ilmu itu semata-mata kerana Allah. Baik, kedua, apabila kita telah mulai beramal dengan sesungguhnya, maka dengan berkah amal kita, kita akan menemukan kemuliaan-kemuliaan seperti tersebut di atas sebagai anugerah Allah. Kemuliaan yang paling penting sekali di sini, kita akan merasai ketenangan sakinah. Yang itu yang kita harap sangat-sangat ya. Allah sebut kataan sakinah ni, Allah tujukan sakinah ni kepada Nabi dengan berada dalam gua bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Allah menjamkan ke jiwa kedua-dua hamba Allah yang besar ini, Nabi kita dan juga Abu Bakar As-Siddiq, sakinah. Sebab mereka menempuh satu perjalanan suci, hijrah ya, perjalanan yang cukup besar, perjalanan agung. Safar yang paling agung di atas muka bumi ini adalah hijratul Nabi, hijratul mathal dia panggil. Hijratul mathal, tak berlaku dah hijrah tu ya. Cuma yang lain lagi, hijrah tu ada lain lah ya. Kita ikut yang lain tu ada. Hijratul mathal yang awal tu tak berlaku dah ya. Kerana ini paling penting, maka Allah sebut dia pada tempuh perjalanan mathal itu, dia kena ada satu unsur kekuatan dalam diri dia, baru boleh sempuh perjalanan tu. Apa dia kekuatan tu? Sakinah. Dia kena ada tenang. Kalau tak tenang ni tak boleh buat apa. Duk serabut suruh buat kerja ni kok habis. Apa-apa dah, ya? Apa-apa kerja kita suruh dia buat, kena duk serabut, memang tak betul. Ya. Jalan akan bawa porak-poranda. Maka itu kita perlu satu anugerah Allah, ketenangan sakinah. Maka dalam doa, dalam doa kita minta ya, Allah waftah lana, bukakan bagi kami ya Allah pintu-pintu babul khair, pintu-pintu kebajikan. Nampak tak? Dan kita tambah abwabus sakinah, pintu-pintu ketenangan. Banyak pintu sakinah tu, banyak ketenangan ya.
Banyak unsur-unsur yang boleh kita dapatkan sebagai ketenangan melaluinya. Antaranya berada dalam masjid ketika beriktikaf, bersembahyang berjamaah, ketika berzikir, ketika baca Quran, ketika kita berpuasa sunat, ya, begitu, kita akan dapat ketenangan. Di sini ada unsur-unsur ketenangan kita kena cari, ya, bersama-sama dengan para muslimin yang saleh. Kita akan berada dalam kumpulan-kumpulan itu, kita akan berada dalam keadaan sakinah, ketenangan. Penting, ya. Seorang kita tak akan dapat sakinah, kita kena ada dengan lain, bersama-sama dengan jamaah. Sebab itu kita perlu menyebut dalam tahiyat kita diajarkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Kenapa? Kami nak sakinah atau ketenangan. Ya. Sama kita duduk dengan orang yang meracun je lah. Sakinah. Macam tu lah. Kita ubah, kita pindah. Itu di antara yang dikatakan faham, ya? Baik. Jadi janganlah kita bahawa kemuliaan bulan itu merupakan tujuan terakhir perjalanan. Ya. Nombor 2, ya. Apabila kita mula beramal dengan sesungguhnya, maka dengan berkah amal kita akan menemui kemuliaan-kemuliaan seperti tersebut di atas sebagai anugerah Allah yang kita sebut tadi ini, ketenangan antaranya. Yang ketiga, janganlah kita bahawa kemuliaan bulan itu merupakan tujuan terakhir dalam perjalanan. Jangan terpengaruh karenanya, tetapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Macam mana nak syukur ni? Bersyukur ni macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan tahulah bersyukur ni, takkan tak tahulah. Tapi yang penting tu, yang paling penting sekali, iaitu dengan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Yang tu dah tanda syukur. Ya, bersyukur ni dengan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Rajin sembahyang sunat, itu nombor 1. Kedua, rajin baca Quran. Itu amalan sunat. Nampak, ya? Ya, dan yang ketiga, infak, banyak bersedekah. 3 ni kalau kita rajin buat, tuan-tuan, ya Allah, ya, kita dah sampai kepada mercu ma'rifah, ya, kita akan dekat dengan Allah. Allah dekat dengan kita lah, kita yang jauh, ya, kita yang jauh, kita terasa jauh. Sebenarnya Allah dekat dengan kita. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Quran kata, katakan aku semuanya aku ni dekat, memustajabkan apa juga yang dia mohonkan, yang dia doakan. Tuhan dah buat terang-terang. Jadi kita nak dekat dengan Tuhan, memperbanyakkan dengan amalan sunat. Ya. Di akhirat itu, orang yang kurang buat amalan sunat ni, walaupun ahli syurga, masuk syurga dah. Sedangkan kita lihat dalam Quran, Tuhan sebut kan, dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu begitu ceria, berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Orang-orang ni dalam syurga, ahli syurga. Tapi bukan semua ahli syurga boleh tengok Allah. Nampak tak? Tak semua, walaupun dah masuk syurga, bukan semua ahli syurga boleh lihat Allah. Itu satu. Kedua, ketika kita pun turun daripada As-Sirat Al-Mustaqim, kita akan jumpa satu haud, kolam besar. Cerita orang minyak Piramli buat, si bongkok mandi dalam kolam, keluar-keluar jadi cantik elok kan. Itu gambaran dia lah. Betul tak? Jadi pendek kata, macam tu lah kita akan masuk. Tapi sebelum kita nak mandi tu, kita akan minum dulu air daripada haud tu, ya, di mana dia punya cerek dia, kole-kole dia tu, ya, sebanyak-banyak bintang di langit dia punya banyak, ya. Semua orang pakat minum. Yang mana turun pada sirat, yang nak jadi ahli syurga tu, dia kena masuk kolam tu, dia akan minum dulu air. Tapi ada yang tak boleh minum. Walaupun sudah turun daripada situ, tapi tak boleh minum.
Bukan dia masuk neraka nak, masuk syurga tapi tak boleh minum air Allah. Ini dua sebab. Kenapa? Yang tadi tu, yang tak boleh tengok Allah tu, mereka yang begitu meringankan amalan sunat, memandang inting amalan sunat, tidak memperhati untuk amalan sunat. Orang yang tak banyak buat sunat ni, ataupun tidak begitu berikan perhatian kepada sunat-sunat ni, memang besok di akhirat tak dapat tengok Allah. Satu. Nampak tak? Sebab dia kata dengan sunat je kita dekat dengan Allah. Kalau tak ada sunat kita jauh nak tengok macam mana. Nabi pula. Nampak? Yang mana tadi Nabi? Yang tidak mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mana? Sunnah Nabi yang ni lah. Yang sunat-sunat ni. Tahajudnya, puasa sunatnya, sembahyang-sembahyang sunat mutlaknya mesti banyak. Kita tambah 22 rakaat pagi malam, jangan cakap tu je, tambah lagi, buat lagi, jangan berkurang. Ni Ramadan nak bagi ni tarawih 20 kan, berlebih cakap yang lebih, jangan cakap yang kurang. Usahakan buat yang lebih. Umar Abdul Aziz sampai 42 rakaat sembahyang tarawih. Umar Abdul Aziz 42 rakaat sembahyang tarawih. Awak dia tak kenal sunnah Nabi ya? Sembahyang ni bukan nak kira. Sembahyang sunat ni dia ada sampai mutlak. Mutlak ni dia tak ada had. Ada yang ada cukup dengan rakaat, itu maktubah, tak boleh ubah. 4 Zuhur, 4 Asar, 4 Isya, jangan ubah. Itu dah tentu. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kedua, sunat-sunat yang maktubah, rawal ratibah, yang 22 rakaat sehari semalam, yang mengiringi sembahyang fardu. Itu pun kita tak boleh ubah. Dan ada nombor 3, dia panggil sunat nafilah, tambahan. Sunat-sunat yang punya waktu tertentu, duha, witir, awabin sebagai contohnya, tahajud. Itu pun kita tak boleh ubah. Nampak? Dia ada masa dia. Yang nombor 4, dia panggil mutlak. Yang mutlak ni dia tak ada had, dia tak ada masa, dia tidak tentu dia punya bilangan, banyak mana pun boleh buat, tak ada had. Yang tu yang nak tengok tu. Jadi kita kena betul yang bola dulu ni. Yang 3 peringkat ni kita kena pelengkap dulu, baru ambil yang nombor 4 tadi. Kalau ada macam tu tuan-tuan, inilah yang dituntut, supaya di akhirat besok kita dapat melihat Allah, dapat sama dengan Nabi, boleh minum air daripada kolam Nabi, dan kita akan dapat bersama-sama dengan Rasulullah di akhirat. Inilah yang diidam-idam pada orang-orang yang soleh, nak duduk bersama Nabi dengan Rasulullah SAW. Itu paling penting kita ambil faham. Baik, sambung. Penting amalan sunat, jangan tinggal. Kita kena tambah lagi boleh. Jangan duduk bertikai. Duduk tanya ada hadis ke? Kalau orang yang memang tidak ada kira benda ni, dia memang ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi, dia tak tanya benda tu. Ini untuk kepentingan diri. Selfish, orang putih kata. Orang-orang ni duduk berkira kan. Kita kena ambil faham macam tu. Baik, sambung. Dan lagi yang kata musannif, anggaplah semua itu merupakan percobaan-percobaan daripada Allah untuk melihat kekuatan, keyakinan, kesungguhan kita dalam beramal. Apakah kita terpengaruh karenanya atau tidak? Macam tadi lah. Tengah kita duduk berjalan elok dalam urusan perjalanan kita sama dengan Allah ini, dengan amal kita, dengan zikir kita, dengan ilmu kita, dengan komitmen kita, dengan majlis-majlis ilmu dan bagai-bagai lagi. Tiba-tiba kita jumpa dalam perjalanan itu kita diuji. Adalah ujian-ujian Allah yang kita kena nampak itu sebagai uji lah. Allah bagilah kemuliaan-kemuliaan di pertengahan jalan tu. Dapat yang tu, dapat yang ni, nikmat itu, nikmat ini, boleh tengok tu, boleh tengok ni, macam-macam kan. Jangan terpengaruh. Itu ada sebenarnya ujian, masukkan dalam kategori ujian. Sebab kita pegang hakikat satu ya, kehidupan di dunia ini adalah ujian. Kehidupan di dunia ini adalah ujian. Sebab tu dia mengalami 2 perkara. Dia ada 2 perkara. Semuanya berpasang-pasang.
Kerana dunia ini ujian. Kalau tak ada ujian, tak payah ada berpasang-pasang ni. Allah buat berpasang-pasang ni kerana untuk menguji di antara hamba-Nya, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan tabarakalladzi, itu surah tu tinggi tu. Kita kena amal ayat ni. Baru masuk syurga, baru tak dapat azab kubur. Baca tabarakalladzi, Nabi kata surah ini boleh menyelamatkan orang daripada azab kubur kerana dia mengamalkan implementation ayat ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kamu, menguji kamu dengan, Allah jadikan hidup dan mati sebagai menguji kamu. Uji dalam hidup, dalam kematian kamu, dalam kehidupan kamu, Allah uji di antara kamu siapa yang paling the best amalannya, yang terbaik performance-nya kepada Allah, yang paling terbaik persembahan ubudiyahnya kepada Allah. Nampak tak? Tuhan nak tengok yang tu. Maka kita kena saing antara nafsu-nafsu kita ini. Nafsu yang suka menyesal, nafsu yang suka mendorong kepada kejahatan, kita kena saingkan dia baik ini untuk membentuk peribadi kita mencapai satu matlamat yang terbaik. Ya, Tuhan nak tengok yang the best. Bukan Tuhan nak tengok orang kafir atau nak tengok orang yang maksiat lah. Allah punya satu persangkaan yang baik kepada hamba-hamba dia. Aku jadikan kamu hidup dan mati bagi kamu tadi ini kerana aku nak tengok antara hamba-hambaku ini siapa yang paling terbaik amalan dia. Amalan apa? Ubudiyah dia, pengabdian dia kepada aku. Ya, aku buat kamu sebagai hamba, kamu kena buktikan kehambaan kamu kepada aku dengan sebaik-baik kehambaan. Kerana aku telah lakukan kamu dengan sebaik-baik. Sebelum Tuhan tu dah hamba dah. Kami jadikan makhluk manusia ini sebaik-baik takwim dia lah. Jadi maknanya Tuhan nak kita buat yang terbaik. Maka itu Allah yang kita yang terbaik. Ya, dah Tuhan pun kita terbaik, kita tak faham benar tu. Ya, kita tidak respon. Ini yang kata tadi ini, perbanyakkan amalan-amalan sunat, lakukan amalan dengan baik. Ya, itu dia lah, usahalah. Dah berapa kali dah kita banyak, ya. Paling penting dalam sembahyang khususan. Sembahyang itu kita kena tingkatkan mutu kualiti dia, ya. Kuantiti dan kualiti sembahyang itu mesti dipertingkatkan selalu. Bilangan-bilangan sembahyang mesti bertambah, bilangan-bilangan sunat mesti bertambah, ya. Wajah salat itu mesti indah, ya. Ada hafallah surah-surah dalam juz amma tu seboleh-bolehnya. Hafal satu juz amma tu dia nak lagi baik, ya. Juzuk 30 lah. Sementara kita tak boleh ingat lagi, sementara kita tak nyanyuk, sementara kita kuat, sementara kita masih boleh lagi membaca Quran, tak ada siapa nak aju punya senapang kat kita, nah, mari kita hafal Quran. Boleh tak? Boleh hafal tak? Nah, 5 Quran kita kena buat. Pertama, kena rajin membaca 5M. Nah, M yang pertama, kena banyak membaca. Nampak tak? Ya. M yang kedua, melihat Al-Quran. Mesti banyak tengok Al-Quran daripada tengok lain. Nampak tak? Ya. Kita tengok Al-Quran, mata kita akan sihat. Sihat daripada maksiat. Bukan mata jadi terang lah, terang lain. Ketiga, kita mesti mempelajari. Nampak tak? Kandungan Al-Quran, ya. Yang keempat, kita menghayati. Ya. Tak gitu? Dan yang kelima, kita menyiarkan dan menyebarkan ajaran Quran. Itu 5M. Kena buat kepada Quran, patut kita macam tu lah. Maka itu sekarang sudah kita boleh baca Quran, hafal, dah boleh baca hafal lah pula. Ya. Sambil kita duduk hafal tu dah termasuk dalam zikir dia cukup besar lah. Ya. Diulang kan, 10 ayat Yasin yang pertama, baca 10 ayat Yasin, tak pergi lupa baca 10. Nak tutup tu kata sanuqri'uka fala tansa, sebuah ayat hujung sikit Al-Quran. Ya. InsyaAllah tak lupa. Kemudian sembahyang 2 rakaat. Dah hafal 10 ayat, contohlah ayat Yasin. Kita sembahyang 2 rakaat, baca 10 ayat tu dalam sembahyang kita, insya-Allah. Itu kaedah cara kita hafal yang tak lupa.
Nampak kan? Buat macam tu. Boleh. Saat ni pula tambah lagi 10 ayat lagi. Dah dapat 10 ayat lagi, kita buat lagi sekali. Sembahyang 2 rakaat, baca dah 2 rakaat tadi. Baca pula 20 ayat. Jadi nampak tak? Kita dapat pahala sembahyang sunat mutlak tu. Sembahyang sunat mutlak dapat dah. Nampak tak? Kata Imam Syafi'i kata apa? Sebaik-baik baca Al-Quran dibaca dalam sembahyang. Tidak, Imam Syafi'i baca Quran semua dalam sembahyang. Dia tak baca duduk melengung ni lah, ya. Kecuali dalam kenderaan. Bila dia kenderaan baru dia akan baca macam tu. Ya. Kalau luar pada kenderaan, Imam Syafi'i akan bawa sembahyang. Kalau kita bawa dalam sembahyang ni, insya-Allah tuan-tuan, hafaz kita terubah. Hafaz kita kuat, insya-Allah ya. Tu ya. Yang budak-budak kita tu, anak-anak kita yang hafiz Quran tu, kena peringat ke depan. Ya, apa nak baca Quran, nak hafaz Quran, jangan tunggu jadi imam baru nak baca. Nah, sembahyang sunat apa pada buat, sembahyang fardu, sembahyang sunat tu, yang pada buat sunat-sunat tu, apa baca Quran dalam sembahyang sunat tu. Ini nak tunggu jadi imam baru nak baca. Nampak tak ya? Ya. Dalam melenggung kita buka Quran, duduk baca macam itu, dia tidak kuat. Dia punya keberkatan tu kurang. Ya. Itu tidak ada apa-apa pun. Dia kena kaitkan roh tu supaya jadi zikir roh tu dia meliputi seluruh daripada hujung kepala hujung kaki. Jadi maknanya kita kena berdiri. Kalau kita duduk dia tak merangkumi. Itu erti yang kita baca Quran, dia mesti menyeluruh kepada roh kita daripada hujung kaki, hujung rambut ke hujung kaki, kita kena berada dalam keadaan berdiri. Insya-Allah ya. Baru dia akan menyerap dengan hafaz yang kuat. Ya, nah. Jadi bila kita duduk tak semua terima. Itu yang kita mudah lupa ya. Wallahu a'lam. Sambung. Dan dia kata tadi ini yang nombor 5, tujuan terakhir dalam perjalanan ialah berkenalan dengan Allah. Selama ni tak kenal Tuhan dah. Ya. Nak berkenalan dengan Allah ni, masya-Allah. Dia sampai 3. Kita nak kata satu orang kita kenal. Dia kena ada 3 benda ni. Baru kita kenal dia. Nah, tak itu. Kita ambil umpamanya lah. Allah. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan capai 3. Sebut pula benda ni, duduk sebut lagi. Nah, kena ulang-ulang lagi. Tak dapat tidak kan? Pertama, kita akan sentiasa bertawakal kepada dia. Itu kita kenal. Kita tak akan cari lain dah. Kita tak akan tumpu kepada yang lain dah, melainkan hanya kepada Allah SWT. Barulah kita dapat melaksanakan tuntutan dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tawakal nombor 1. Kita tak akan lari dah. Apa jadi pun kita tidak akan ada takut dan bimbang. Kenapa? Kerana kita ada tawakal kepada Allah. Orang tawakal kepada Allah tidak ada takut, tidak ada gentar, tidak ada bercita. Ya, aku berserah kepada Allah, habis, selamat. Itu artinya kita kenal Tuhan. Orang tak kenal Tuhan, dia pergi cari yang lain. Dia bergantung kepada yang lain, bersandar kepada yang lain, berharap kepada yang lain. Pasal tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal yang benar-benar memegang segala tampuk kekuasaan, itu kita mengaji sifat 20, dia hajar takluk tu. Bila kita sifat kudrat, dia hajar takluk sebab apa hubungan sifat kudrat dengan kita makhluk? Apa hubungan sifat kudrat Allah tu dengan makhluk? Masya-Allah. Iradat Allah. Apa hubungan iradat dengan makhluk? Itu takluk. Dia hanya takluk ni supaya kita akan bertawakal kepada Allah. Ya. Satu benda nak jadi, satu makhluk Tuhan nak buat, dia ada fokus, dia ada 3 takluk dia. Pertama dia panggil apa? Suluhi qadim. Allah dah tahu dah apa aku nak buat, apa nak jadi, apa akibat dia. Allah sudah mengetahui. Dia dah habis. Suluhi qadim. Semua dalam ilmu Allah. Tidak sunyi dan terlepas pandang. Itu nombor 1. Nombor 2, tanjizi hadis. Implementation. Allah juga yang implementkan, bukan kita. Nah, itu nombor 2. Nombor 3, Allah sentiasa mengawasi qabdah. Nampak tak? Tak terlepas pandang. Satu saat pun Tuhan tak sunyi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis. Kita masuk dalam
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nampak tak? Nampak tu ayat tu? Kenapa kita ngaji dulu tu lah? Makna kata Tuhan jadikan kita, Tuhan ciptakan kita, Tuhan wujudkan kita, Tuhan berikan nikmat kepada kita. Bukan Tuhan lepas macam tu ya. Tak. Masih lagi qabdah, ta'alluq qabdah, dia pegang kita lagi. Dia dah ta'alluq qabdah, 8 ta'alluq semua, 4 qabdah. Nampak tak? Ya. Jadi maknanya Allah pegang kita, dia tengok kita lagi di situ di antaranya bagi menyempurnakan kita punya nasib. Perjalanan hidup kita dipanggil nasib. Ya, usaha kita, profession kita itu dipanggil nasib. Itu kita raja ya. Jadi maknanya kita berjalan di atas dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita punya ada dengan tawakal. Kalau kita tak tawakal kepada Allah, memang kita akan bergantung kepada lain. Bila kita tahu takluk ni, kita tak akan tawakal kepada makhluk. Kita tak akan bergantung kepada makhluk. Bila tidak bergantung kepada makhluk, tak ada bimbang, tak ada ragu lah. Tak ada masalah. Bukan semua, bukan makhluk. Sebab aku dengan Allah SWT, semuanya daripada Allah. Ya, cantik kan? Dia kena macam itu. Itu artinya kita mengaji itu, kita kena hayati. Hikmah, itu dia panggil hikmah. Ya. Hanya tahu segala takluk je, kita tak tahu macam mana kita nak atasinya atau kita nak guna pakai dalam akidah kita. Maknanya tidak beri manfaat. Itu kita kena sungguh-sungguh committed dalam menuntut ilmu. Baru boleh dapat. Imam Syafi'i kata kita kena bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh apapun dalam menuntut ilmu, baru kita boleh dapat benda. Kalau hanya sekadar lepas pandang, hanya sekadar mengisi masa, hanya sekadar untuk bersama-sama, hanya untuk duduk dan belajar ilmu itu saja, memang kita tak akan dapat ilmu ini. Dia kena committed, ya, iltizam. Itu paling penting sekali kita ambil faham. Baik. Jadi kata musannif, tujuan terakhir perjalanan ialah berkenalan dengan Allah, pertama dengan tawakal, kedua dengan ridha. Dah, ya. Ketiga dengan mahabbah. Ayuh. Cantik. Lekat dalam jiwa kita. Kita nak macam tu, tiga-tiga. Ini berkenalan. Dapat nah. Kalau kita nak memang kawan kita kenal, ya. Dari itu kan. Ambil balik engkah dah cerita dunia lah kau dah. Tu lah. Orang yang sibuk-sibuk kan, sibuk-sibuk begitu begini, ya. Dia tengok barang kita ada, tiba ada orang yang ambil barang kita. Ada barang kita yang tentu begitu begini, ya. Orang pakai ambil. Contoh kita buah maplam ni dalam. Buah maplam duk jadi elok. Mai satu orang ambil maplam. Kita kenal dia, kita redha, kita tak kata dia mencuri kita tak. Nampak kan? Siapa ambil tadi? Ada satu orang Abah dia ambil buah tadi ni. Nampak tak? Dia lagu ni rupa dia lagu ni. Oh tu kan? Tak apa. Nampak? Kita tak kata dia mencuri. Dan kita tak marah. Kita akan jadi suka lagi. Nampak? Allah dia suka kat aku, dia ambil buah aku lah. Pasal dia kenal aku sungguh dan aku kenal dia sungguh. Redha nama dia. Betul tak? Ini faham dia. Macam tu lah kita dengan Allah pun. Ya? Semua perkara kita buat, Allah redha habis. Kalau dah Allah redha semua, makan kita Tuhan redha, tidur kita redha, kita tidur lebih sikit pun Tuhan tak marah. Kita tahu kita akan jaga hak Allah tu dengan sempurna. Nampak tak? Ya. Kita tak akan kurangkan hak Allah. Ya, kena hak-hak Allah tu kena tahu pula apa dia hak-hak Allah tu. Ya. Sebab ulama susun, ada kitab ulama susun apa dia hak-hak Allah yang kita kena jaga dalam hidup kita. Nampak tak? Ini perlu dijelaskan kepada jemaah. Ya. Kerana kita tak tahu apa dia hak Allah yang kita kena buat. Itu masalah. Jadi bila kita faham macam itu tuan-tuan, ya, maka kita akan tahu yang kedua redha, yang ketiga kita akan cinta mahabbah kepada Allah. Ya. Jadi bila kita orang yang kita sayang buat apa kita tak marah, ya. Orang kita sayang. Ya, ada 10 anak, seorang anak tu kita sayang lebih, dia buat apa kita tak marah. Sebab anak-anak lain dia tegur, ayah ni kami buat sikit Allah ni, dia buat tak kata apa. Ya. Memang tak boleh sorok. Cinta tak boleh sorok dia. Ya. Soal cinta ni tak boleh sorok. Nampak tak? Tak itu.
Oh, ada orang sayang, ada satu orang sayang kata dia jumpa saya di mana, dia mencur, dia lari. Orang tua, sama-sama orang tua bukan perempuan lah, laki-laki lah. Yang salah faham lah. Dia tengok dia main, dia kata habis. Dia tak kira kita siapa, depan siapa, di mana siapa, nampak lah ya. Yang dia tahu, dia peluk kita, dia cium pipi kita. Ini cerita Iran, ni Syiah yang cerita ni. Nampak? Syiah buat kerja tu. Tapi dia bukan Syiah. Dia tak kira malu, tak kira segan, dia cium dia. Dia duduk hidup lagi bergerak. Nampak tak? Kami nak takut. Ya? Pasal apa? Sayang. Bila dah sayang ni, dia tak tahu hati malu tau. Dia tak kira tempat, tak kira masa. Betul tak? Kita dengan Allah pun betul lah. Kalau kita sudah sayang dengan Allah, tak ada kira lah. Tak ada masalah. Segan, silu, malu, tak ada. Nampak? Kita akan terus dengan Tuhan. Dan Allah juga, bila dia sayang kat kita, nampak tak? Allah akan jadi lupa malaikat nak tulis. Malaikat nak tulis tu Tuhan bagi dia lupa. Tak ada. Nak tulis. Nampak? Sampai tahap tu, bila hamba tu terlanggar memanglah kalau orang dah cinta kepada Allah, dia tu dah sempurna. Takkan nak buat kerja maksiat kot. Ya. Kut lah. Dia terlupa kan sembahyang sunat kan, tertinggal sunat kan, malaikat nak tulis kan. Allah jadikan malaikat terlupa. Tak payah tulis. Jangan record. Nampak? Dia dikecualikan. Itu dia, nampak tak? Sampai tahap tu lah, cinta kepada Allah. 3 lah. Kenal Allah mesti 3. Tawakal, redha, mahabbah. Kalau tak ada 3 tu belum kenal Tuhan lagi. Sorry. Kita sama-sama kita begitu juga. Aku kenal semua dia. Pasal apa bahaya aku ni minta kat dia, aku jumpa dia. Dia pun jumpa aku. Kenal subuh. Nampak tak? Tu nak. Semua belakang dengan aku ni tak ada masalah dia. Ya, panggil bila-bila jam pun dia akan tolong aku. Itu redha nama dia. Ya. No. Ada apa perkara sikit dia akan mencari aku, tanya aku. Nampak tak? Ya, nah. Ini yang maknanya dia sayang. Jadi kita ada 3. Itu artinya kenal. Ni tanya pula yang mana satu. Nampak tak? Baru nak tanya siapa dia. Ini bukan kenal lagi. Nah, macam tu lah kita dengan Allah pun. Tuhan buat masa kita tak faham perbuatan Allah. Allah buat apakah itu, kita tak faham perbuatan itu, apa dia punya hikmah. Nampak tak? Itu artinya kita tak kenal Tuhan. Faham ya? Demikian kesimpulan pengertian kalam hikmah di atas. Ya. Maka tujuan terakhir perjalanan ibadah berkenaan dengan Allah di mana tidak ada hijab-hijab yang bermacam-macam. Baik hijab duniawi ataupun hijab agama, sehingga dengannya kita akan mencapai arti ihsan yang hakiki. Mendalam dan seumpama seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Itu paling penting. Demikianlah kesimpulan pengertian kalam hikmah di atas. Mudah-mudahan rahmat Allah SWT dapat pula kita mengamalkan ajaran tersebut seperti yang telah dilalui oleh para anbiya, awliya dan hamba-hamba Allah yang saleh. InsyaAllah wa biiznillah, amin ya rabbal alamin. Kalam hikmah yang berikut 21. Bagaimana sifat hakikat doa kepada Allah? Doa. Bab doa pula. Ya. Penting ni. Okay. Ya. Mengenai ini yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari telah merumuskan kalam hikmahnya yang ke-21 sebagai berikut. Ya. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Menuntut anda daripadanya Allah adalah kurang percaya kepadanya. Kalau baca yang ni tak baca, tak ambil syariat, ikut kita. Mana kata yang ni tak payah minta lah. Yang kita baca ni, kalam ni kata tak payah minta, Tuhan tahu dah apa nak minta. Boleh faham tak? Nampak? Mana boleh begitu? Kita tingkatan, kita orang awam mana boleh buat begitu? Doa tak payah doa lah, semua Tuhan tahu dah apa nak bagi. Sedangkan Tuhan suruh, ud'uni astajib lakum, minta. Tuhan suruh minta, perintah tu. Fi'al amr, ya. Tuhan suruh kita minta. Ya. Tapi yang ni dia kata apa? Menuntut anda daripadanya adalah kurang percaya kepadanya. Nampak tak?
Tuhan dah tok siap dah hampa nak bagi ke hang. Nampak tak? Jadi yang dia minta apa? Kalau hang minta dia tak percaya lah, kata Tuhan tu bagi ke hang. Nampak dia tengok tak? Tak tu dia kena ada syariat, tak ada syariat ikut kita ni. Ini bab hakikat. Ini hikmah. Ini al-musir, rahsia. Nampak tak? Ya. Menuntut anda kepadanya adalah berarti anda tidak melihatnya. Lagi berat tu. Tak nampak Tuhan minta. Jauh dari dia. Mana kita tak kenal. Menuntut anda kepadanya lainnya ada kerana sedikit malu anda terhadapnya. Minta pula kepada lain lagi tak kenal. Nampak tak? Tu lah. Menuntut anda daripada lainnya ada kerana terdapat jauh anda daripadanya. Ya, itu dia. Jadi empat kalam ini memberi erti bahawa tiap-tiap perkara apa juga anugerah Allah Tuhan sudah tentukan, sudah ada dalam takdir Allah, ya. Dan kita mengaji kan dalam hadis Nabi, salah satu hadis Nabi saya sebut juga dulu, di mana kita dalam perut ibu kita, ya, sudah sampai 4 bulan, maka diutus seorang malaikat, di mana malaikat itu diarahkan memasukkan takdir 4 perkara, disuruh tulis 4 perkara. Pertama ditulis tentang rezekinya, kedua ditulis tentang amalnya, ketiga ditulis ajalnya, keempat dipastikan dia ni tua ke celaka. Betul tak? Kalau kita baca hadis ni tak payah buat apa lah. Semua tuan buat duduk melemung di rumah sudah. Ya. Rezeki Tuhan dah tulis siap dah. Dengar pula rezeki yang mencari kita pun cari rezeki lagi kemah. Memang rezeki cari kita 2 perkara kan, maut dan mati cari kita, ya. Maut, mati, rezeki cari kita, betul. Tak payah keluar rumah, duduk di rumah sudah. Ya, sudah. Betul, maut cari kita, ditembak meriam, dia tembak apa nama roket macam rumah kita habis, Maut cari kita, betul tak? Tak boleh fahamnya tu, kacau. Kita ambil selapis tak boleh. Ya, kita kena masuk hadis ni takdir apa tu? Yang 4 tu. Itu kena mengaji ilmu takdir. Ya, dan bab takdir ni dia ada 6 tingkatan takdir. Pun pernah sebut lama dah lah. Kena sebut juga balik kan. 6 tingkatan takdir. Bukan satu. Dia nombor 1 sekali takdir ilmi. Takdir ilmu Allah. Itu panggil suluhi qadim. Dalam bab qudrat iradat kita mengaji bab takluk saya sebut tadi kan. Takluk suluhi qadim. Ya, Allah dah suruh awal dengan tidak ada permulaan. Apa nak berlaku pada makhluk dia, semua makhluk dia, ya, tak terlepas pandang. Itu kita panggil suluhi qadim, takdir ilmu Allah. Dalam ilmu Allah semua ada siap dah. Yang keenam, takdir yang kedua, di mana Allah Ta'ala pindahkan takdir itu kepada Lauh Mahfuz. Dia tentukan pula dalam satu keadaan, iaitu Lauh Mahfuz disenaraikan, dimaktubkan di Lauh Mahfuz. Nampak tak? Ya, dia ada 2 di situ. Dia ada mu'allaq, dia ada mubram, dia panggil. Itu tingkatan kedua. Ketiga, takdir yang ketiga, dia turun kepada hamba dia pada malam Al-Qadar. Itu takdir pada malam Al-Qadar. Takdir kulliyah lil alam. Semua untuk alam. Sebab tu malaikat semua kena turun. Seluruh malaikat kena turun. Malaikat yang menjaga arash, malaikat muqarrabin yang tak boleh turun. Termasuknya Israfil yang pegang sangkakala tak boleh turun. Yang lain semua turun. Nampak tak? Sebab nak menyenaraikan dan membawa rezeki kepada manusia. Seluruh takdir dia semua lah, apa-apa kehidupan dia semua, dan berpunca pada malam itu. Ya, malam Al-Qadar. Itu takdir yang ketiga. Ya, takdir yang keempat. Takdir yang keempat, maka dimasukkan dalam dalam kandungan tiap-tiap ibu. Orang perempuan, kelebihan dia bahawa tu, takdir itu dia hantar ke perut dia.
menanggung baby dalam perut. Itu yang 4 tadi tu. Nampak tak? Jadi itu takdir ada tiap-tiap individu. Ya. Takdir nafsiyah insani dia bagi. Nampak tak? Nafsiyah insani. Itu satu takdir yang datang untuk yang keempat. Yang kelima, nampak tak? Takdir ini dibawakan kepada kehidupan kita. Ya, iaitu setiap ketika kita akan bergerak dan kita akan bawa dengan takdir kita. Ikut yang 4 dalam pokok tadilah. Takdir disebut sebagai takdir insani hayatiyah, sebagai hayati, untuk dihayati. Dan akhir yang keenam, takdir yaumi dia bagi. Yang ni kerja Allah, kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap-tiap hari Tuhan bekerja. Nampak tak? Yang Allah sebut ya. Tiap-tiap hari Tuhan bekerja, tak ada rest. Kemudian dia pecah, hari ni punya rezeki, besok punya rezeki, hari ni dapat banyak mana, hari ni ya makan banyak mana, minum banyak mana, udara banyak mana. Nampak tak ya? Aurat mana nak bekerja, aurat mana tak bekerja, sel mana mati, sel mana tak mati. Rabun mata dekat mana, cerah mata duduk tak mana. Hari-hari punya takdir tu. Nampak tak? Oh, dahsyat. Begitulah luasnya kata Allah, yang kata Allah Akbar. Allah terus besar ya. Sebab besar jajahan dia, besar kuasaan dia, besar takdiran, besar mana-mana dia mana kata besar anugerahnya kepada makhluk-makhluknya, besar sekali pengaruhnya kepada makhluk. Nampak tak? Besar semua sudut dia punya sendiri. Maka itu Allahu Akbar. Itu kata Allah besar tu. Oh, nampak tak? Ya. Ya. Jadi maknanya 6 takdir sampai sekalayam yang kita mengaji tu. Tak kena pecah kupas lagi jauh lah. Kena buang kita tahu takdir ada 6. Nampak tak? Nah. Bukan satu pangkat saja. Itu kita kena ambil faham secara luas dan merujuk kepada keadaan kita. Jadi kata musannif yang tulis Nabi sebagai kalam yang 4 perkara, insya-Allah kita akan kupas saji selanjutnya. Tiap-tiap kalam ini dengan lebih haluslah. Tak kata lah nak. Insya-Allah qul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.